Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Melaka Maju negeri sayang dari Bandar Teknologi Hijau. Melaka Maju dua fasa kedua. Terima kasih. Oke, yang saya hormati Cik Sandy selaku pengelola kelab pidato kita dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Alhamdulillah pada malam ini tibalah giliran saya untuk menampilkan, mempersembahkan satu cerita yang saya tidak pasti sama ada tuan-tuan pernah melaluinya, mendengar dan sebagainya. Tapi anggaplah satu cerita yang kita akan kongsikan bersama supaya. Dan tajuk yang saya nak ceritakan pada malam ini adalah kisah 4 sahabat. Ya. Ceritanya bermula begini. Pada suatu masa dahulu di sebuah kampung, ya, yang dipanggil Kampung Purajendan, ya, terdapat 4 orang sahabat yang sangat akrab, yang selalu bermain bersama, belajar bersama dan selalu, ya, bersama-sama dalam keadaan setiap masa dan keadaan. 4 sahabat ini adalah Aduka, Adika, Demang dan Damang. Bukan, ini bukan cerita hang tua. Sementelahan kanak-kanak ini membesar bersama dan mereka selalu bermain bersama dan mereka mempunyai cita-cita dan perasaan yang sama, iaitu menjadi seorang perwira atau seorang pahlawan pada suatu masa nanti. Hadirin yang sekalian, apa yang berlaku pada keempat sahabat ini semakin lama semakin meningkat, menginjak dewasa dan berupa paras yang elok lagi tampan, maka menjadilah kegilaan pada semua perawan dan juga para ibu bapa yang mempunyai anak-anak gadis pada ketika itu. Masa berlalu, pekan demi pekan, purnama demi purnama, maka meningkat dewasalah keempat sahabat ini. Dan keempat sahabat ini sentiasa mengintai-intai di manakah mereka ingin memulakan jejak untuk menjadi seorang pahlawan pada satu masa nanti. Seorang daripada mereka, iaitu Aduka, yang selalunya akan bertindak sebagai ketua, mencadangkan, aku pernah mendengar orang berkata Adi Mustika di sebuah yang sedang bertapa di Gunung Ledang mempunyai ilmu pertapaan yang sangat hebat. Mengapa tidak kita ke Gunung Ledang untuk menuntut ilmu keperlawanan sebagai seorang pahlawan yang kita boleh untuk menuntut ilmu dengan Adi Mustika di Gunung Ledang. Maka bermulalah, ya, episod di mana keempat sahabat ini mula mengintai-intai dan meminta izin pada ibu bapa masing-masing, ya, sebagai orang anak-anak muda perlulah, ya, selayaknya meminta izin pada ibu bapa untuk pergi menuntut ilmu, ya, utamanya ilmu kepemudaraan ataupun ilmu persilatan pada masa itu. Maka tibalah masanya untuk keempat sahabat ini memulakan perjalanan ke Gunung Ledang yang memakan masa lebih kurang sepekan lama. Maka apabila mereka melakukan perjalanan, mereka pun meredahlah laluan onak dan duri, bukit dan bukau, kampung halaman orang, dan setelah sepekan lamanya maka tibalah mereka ke tempat pertapaan Adi Mustika. Setibanya di dalam gua, maka Adi Mustika pun bertanya kepada anak-anak, wahai anak-anak muda, apakah gerangan yang hajat anak-anak muda ke tempat pertapaan hamba? Maka Adika selaku ketua kepada empat sahabat ini pun berkata, wahai Adi Mustika, adapun hajat kami berempat ini adalah untuk menuntut ilmu persilatan daripada Adi Mustika, wahai itu. Maka ketawalah Adi Mustika dengan jawapan yang diberikan oleh Adika tadi. Sebenarnya sebagai seorang yang berada di pertapaan, mereka, Adi Mustika telah pun mengetahui apakah tujuan dan hasrat keempat sahabat ini datang ke Gunung Ledang yang jauhnya kira-kira sepekan perjalanan dari Kampung Purajendan. Baiklah anak-anak muda, sebenarnya aku telah tahu apakah tujuan anak-anak datang bertemu aku di sini. Mulai hari ini, maka kamu semua berempat
akan kuanggap sebagai anak muridku yang paling aku sayang. Maka bermulalah hari demi hari, pekan demi pekan, ya, dan purnama demi purnama keempat sahabat ini memulakan, ya, pelajaran persilatan daripada Adi Mustika. Adapun begitu, di samping mempunyai ilmu persilatan, keempat sahabat ini dikurniakan dengan ilmu dan kepakaran yang berlainan. Adika dikurniakan dengan kepandaian mengukir. Aduka pula diberi kepandaian menjahit pakaian. Maka si Demang pula dikurniakan ilmu akhirat, iaitu rajin dan bersolat dan juga ilmu agama lah, dipendekkan cerita. Dan yang keempat, Demak pula dikurniakan ilmu masak-memasak. Keempat sahabat ini mempunyai kepakaran dalam bidang persilatan, dan juga keempat-empatnya dikurniakan ilmu yang berlainan antara satu sama lain. Setelah beberapa purnama menuntut ilmu persilatan, maka keempat sahabat ini pun telah selesai menamatkan ilmu persilatannya daripada Adi Mustika. Tiba masanya, maka mereka pun bertemu dengan Adi Mustika, dan Adi Mustika pun memberitahu kepada anak-anak muridnya, "Wahai Adika, Aduka, Demang dan Damang, hari ini merupakan hari terakhir kamu berada di dalam petapaan, di Gunung Ledang ini, dan aku telah pun memberikan segala ilmu yang aku ada untuk kamu pergunakan untuk tujuan kebaikan dan untuk menentang kejahatan." Maka keempat sahabat ini pun bersumpah di depan Adi Mustika bahawa akan mempergunakan ilmu yang mereka miliki ini untuk kebaikan semata-mata. Dalam perjalanan pulang ke kampung halaman di Pura Cendana yang memakan masa lebih kurang sepekan, maka keempat sahabat ini pun meredahlah semula hutan, danau, bukit dan bukau untuk balik ke kampung halaman di Pura Cendana. Adapun setibanya di satu tempat, keempat sahabat ini pun telah keletihan. Maka mereka pun bersepakatlah, ya, untuk berhenti rehat dan bermalam di sebuah kampung yang tidak diketahui namanya. Hadirin sekalian, pada malam tersebut, bagi menjaga keselamatan, maka keempat sahabat ini pun bersetuju untuk bergilir-gilir berjaga malam demi menjaga keselamatan daripada binatang buas dan sebagainya. Maka Aduka pun memulakan giliran yang pertama, kemudian disusuli oleh Aduka, dan kemudian disusuli dengan Demang, dan akhir sekali akan disusuli dengan giliran si Demak untuk bergilir malam. Ketika giliran pertama, si Adika telah pun mengisi masa untuk berjaga malam, sementara sahabat-sahabat yang tiga tidur nyenyak, maka dia pun mengambil sebatang kayu dan dia mula mengukir dan mengukir. Oleh kerana digunakan satu ilmu mengukir yang sangat baik, maka dapatlah Adika mengukir sebuah patung yang berupa seorang wanita. Selesai saja mengukir, maka tibalah masanya untuk dia melepaskan masa untuk bergilir berjaga itu kepada si Aduka. Dia pun mengajukan Aduka, tibalah giliran kamu untuk berjaga malam. Maka berehatlah si Adika, dan Aduka pun mengambil ruang untuk berjaga malam. Ketika berjaga malam, dia terlihat sebuah anak patung wanita yang cantik, yang ukirannya agak sempurna, di sebelah, hasil daripada ukiran tangan oleh si Adika. Maka dengan kemahiran menjahit, si Aduka pun menjahitlah sepasang pakaian yang cantik untuk dipakai oleh patung yang telah diukir oleh Adika. Selesai saja waktu gilirannya berjaga, maka selesailah dia menjahit pakaian tadi. Dan kini tibalah pula giliran si
Demang untuk berjaga malam. Demang adalah seorang yang sangat warak. Apa lagi yang akan dilakukannya pada waktu malam hening ketika berjaga malam? Tentulah bersolat, ya, bermunajat kepada Allah SWT dan seterusnya berdoa. Ya. Ketika berdoa, bersolat dan bermunajat kepada Allah, maka terpandanglah ukiran patung yang lengkap berpakaian tadi. Maka terlintaslah di hatinya, alangkah baiknya sekiranya patung ini yang lengkap berpakaian menjelma menjadi seorang wanita yang cantik. Ya. Dan selesai saja waktu gilirannya selesai, maka tibalah giliran si Demak untuk mengambil alih waktu berjaga malam. Ketika berjaga malam, sebagai seorang yang mahir memasak, sudah tentulah akan mengisi masanya dengan memasak makanan yang enak-enak daripada bekalan yang dibawa tadi. Ketika asyik memasak, maka terdengarlah suara, "Tolong, sayup-sayup." Seorang wanita sedang mengundang, "Tolong." Semakin lama semakin sayup suara wanita, "Tolong." Maka dihampirilah, dicarilah suara itu di manalah puncanya suara wanita tadi. Maka apabila dihampiri, maka terjumpalah seorang wanita cantik yang meminta tolong kerana kelaparan. Lantaran seorang yang pakar memasak, maka diberilah makan wanita yang sedang meminta tolong kerana kelaparan tadi. Dan selepas tibanya subuh, maka keempat-empat sahabat ini pun telah bangun dan menunaikan solat subuh bersama. Apabila keempat-empat bangun, maka masing-masing pun tertanya-tanya, siapakah gerangan wanita cantik yang bersama-sama mereka subuh hari itu. Dan si Demak berkata, "Inilah wanita yang aku bagi makan kerana aku jumpa dia sewaktu aku sedang memasak pagi tadi." Teringat pula pada si Demang, aku telah berdoa supaya muncul seorang wanita ketika aku bersolat. Dan si Aduka pula menyatakan bahawa aku telah menjahit pakaian yang cantik untuk patung yang aku jumpa malam tadi. Dan kemudian si Adika pula berkata, aku telah mengukir sebuah patung wanita yang cantik ketika aku berjaga malam. Dan keempat sahabat ini saling bertikaian, ya, dan menuntut bahawa wanita tersebut adalah sepatutnya menjadi milik salah seorang daripada mereka. Ketika keempat sahabat ini terus bertikam lidah dan hampir berlaku pertumpahan darah kerana merebutkan seorang wanita. Hari ini yang dihormati sekalian, pengajaran daripada penceritaan ini, ya. Keempat sahabat ini telah hilang fokus tumpuan tujuan asal mereka ini berkelana, bertapa belajar ilmu silat selama beberapa purnama untuk mendalami ilmu persilatan. Tetapi dengan kehadirannya seorang wanita cantik, maka keempat sahabat ini telah pun bertikam lidah dan hampir berlaku pertumpahan darah kerana hilang fokus. Oleh itu, sekali lagi sebagai pengajarannya, kita hendaklah sentiasa fokus dan terus fokus dan tidak leka atau lalai dengan kehadiran orang yang perempuan, terutamanya wanita. Ya. Dan itulah saja cerita yang ingin saya sampaikan. Saya rasa mungkin tuan-tuan pernah dengar atau mungkin tuan-tuan pernah dengar, tapi pengajaran daripada apa yang kita nak ni dan saya ceritakan ni adalah supaya kita tidak lari daripada tujuan dan fokus yang asal kerana kita telah diganggu ataupun dengan kehadiran orang lain, maka kita akan hilang tumpuan, ya. Tuan-tuan, saya ingat itu saja apa yang dapat kita sampaikan, kita kongsikan pada malam ini. Dan sekali yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang baik itu mungkin atas kelemahan diri saya sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.